kerana membenarkan saya membahas di peringkat jawatankuasa Kementerian Kewangan. Saya ingin bangkitkan 3 perkara di bawah kepala strategi fiskal, iaitu butiran 020000. Perkara pertama yang ingin saya bangkitkan iaitu berkenaan dengan cukai, iaitu di bawah butiran 020200. Saya ingin tanya kepada Menteri, sama ada kementerian telah merujuk kepada pejabat peguam negara sama ada formula cukai keuntungan luar biasa untuk pengeluaran tandang kelapa sawit FFB yang dikenakan di bawah Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998 yang pada masa sekarang ini berlandaskan jumlah jualan dan bukan berlandaskan keuntungan. Adakah ia sah dari segi undang-undang? Ini persoalan saya. Perkara kedua yang saya bangkitkan ialah butiran 20300 belanjawan negara. Saya ingin menanya sama ada jumlah wang sebanyak 10 juta yang dipohon oleh Majlis Perbadanan Manjung MPM Perak melalui Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan untuk meneruskan projek tapak warisan Kampung Kok di Setiawan bagi tahun 2020 telah diluluskan. Projek tapak warisan ini secara prinsipnya telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan setelah ia dipohong oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak melalui suratnya bertarikh 19 November 2019 dan jumlah yang dipohong adalah lebih kurang 46 juta. Kementerian Kewangan telah meluluskan dan mengeluarkan wang awalan sebanyak 3 juta melalui surat kuasa UPP bilangan SK 20 AKW 0001. Kerja-kerja awalan projek ini telah dilaksanakan tetapi telah diberhentikan akibat penukaran kerajaan selepas langkah Sheraton berlaku pada tahun 2020. Saya berharap jumlah sebanyak 10 juta setiap tahun akan diluluskan untuk projek ini sehingga siapnya projek tersebut. Perkara ketiga di bawah juga belanjawan negara, saya ingin tanya kepada Kementerian Kewangan, kenapa JKR Manjung tidak ada dana penyelenggaraan lampu jalan, jalan raya dan perparitan di sepanjang jalan raya? Kerana ada lampu yang sudah 2 tahun tidak bernyala di jalan besar, tidak dibaiki atas alasan tidak ada dana. Ada juga jalan-jalan yang rosak tidak dibaiki sekian lama, berbulan-bulan, melebihi 1 tahun, tetap kerana dikatakan tidak ada dana. Begitulah perparitan tidak dibersihkan atau dibaiki kerana tidak ada dana. Tetapi JKR Manjung mempunyai puluhan juta ringgit untuk projek-projek yang harganya melampau. Saya nak dapat penjelasan dan saya bagi 2 contoh. Satu daripada dia ialah jejantas pejalan kaki di Sekolah Kebangsaan Air Tawar, laluan FT5 daerah Manjung. Dan bagi saya sudah banyak kali bangkitkan, ini merupakan satu projek gajah putih kerana jejantas pejalan kaki dibuat di tepi dengan traffic light, jalan yang mempunyai traffic light. Ia memakan 7.7 juta untuk satu jejantas biasa. Saya tadi berserempat dengan Menteri Kerja Raya yang lepas, dia kata biasanya anggarannya hanya 2.25 juta. Mungkinlah ada pengambilan tanah, mungkin tambah sedikit, alihkan pipe ataupun tiang elektrik, mungkin tambah sedikit, tapi 7.7 juta untuk satu jejantas pejalan kaki, sangat mahal. Dan contoh yang kedua ialah yang sedang dibina di kawasan saya, iaitu projek menggantikan jambatan FT 071 Palan 17 Palan 300 Manjung
yang hanya lebih kurang yang melintas sungai lebih kurang 20 kaki saja lebarnya yang menghubungi air tawar ke Buras, tetapi jumlah kontraknya adalah 8.8 juta ringgit. Terlalu tinggi melampau. Saya nak tahu Kementerian Kewangan apakah langkah-langkah yang dijalankan untuk menyelia bagaimana JKL menggunakan peruntukan yang diberikan dan kenapa penyelenggaraan tak ada duit untuk projek-projek yang mempunyai harga yang sangat tinggi. JKL Manjung ataupun JKL Malaysia mempunyai wang-wang tersebut. Terima kasih Datuk Pengurusi.